뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Afrina Afika dan Muhammad Iqti Arif Samsudin akan mengupas thinking skills atau kemahiran berfikir dalam filem yang berjudul Parasite. Parasite adalah sebuah filem dari Korea Selatan yang diarahkan oleh Bong Joon-ho yang juga menulis cerita filem ini bersama Han Jin-won. Parasite menyisakan sebuah keluarga Kim yang hidup susah di sebuah pangsapuri bawah tanah dengan hanya bekerja sebagai pelipat kotak pizza. Mereka menggunakan kepintaran penipuan mereka dengan menyamar sebagai individu-individu tanpa sebarang talian yang serba kelayakan kepada sebuah keluarga kaya Pak. Keluarga Kim bergantung kepada keluarga Pak bagi mendapatkan pendapatan untuk merubah hidup mereka menjadi lebih senang. Jadi, mari kita lihat berjayakah keluarga Kim menggunakan thinking skillsnya untuk memperdaya keluarga Pak. 근데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan konsep of thinking. Okey, berfikir ialah merujuk kepada proses mental fikiran kita dalam membuat pertimbangan sesuatu perkara. Apabila seseorang berfikir menggunakan akal, itu lebih mudah untuk memahami sesuatu perkara dan secara tidak langsung mampu menjana lebih banyak idea dalam merancang untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Serta keputusan yang dibuat mungkin akan menjadi betul dalam menyelesaikan masalah. Oleh itu, berfikir perlu diaplikasikan dalam kita melakukan keputusan. Okey, dalam filem Parasite, keluarga Kim menggunakan different process of thinking. Antaranya ialah problem solving, memorizing dan creating. Mari kita lihat. Okey, situasi di sini apabila keluarga Kim cuba menyelesaikan masalah mereka kerana dahulunya keluarga Kim hanya menggunakan internet percuma daripada wifi jiran atas, dan apabila jirannya sudah menukar kata laluan, mereka cuba untuk mencari jalan lain untuk mendapatkan wifi percuma. Justeru itu, Kim meminta anaknya untuk mencari signal di kawasan yang tinggi. Akhirnya, Q mendapatkan wifi percuma di kawasan bilik air mereka. 나 완전 피지? 일로 바싹 올라와 봐. 얘들아? 되는 거야? 돼. Seterusnya adalah situasi Kim menggunakan kod Morse apabila dia tinggal di ruang bawah tanah Tuan Pak. Kod Morse adalah kod pengekodan pengakap untuk memancarkan maklumat telegraf. Kim menggunakannya agar anaknya dapat melihat dan mengetahui bahawa dia masih hidup dan tinggal di situ. 아들아, 너라면 혹시 이 편지를 읽을 수도 있겠구나. 너는 보이스카우트 출신이니까 혹시나 싶어서 이런 식으로 편지를 써본다. 건강은 좀 회복이 되었느냐? 네 엄마야 뭐 심하게 건강할 테고. 나도 여기에서 건강히 지낸다.
Dari segi kognitif domain, mari kita lihat Bloom taksonomi yang mempunyai 2 peringkat iaitu low order thinking skills dan high order thinking skills. Keluarga Kim menggunakan high order thinking skills iaitu analyzing, evaluating and creating. Mari kita lihat intelligence-nya keluarga Kim menggunakan tipu daya mereka memperdaya keluarga Park. Di sini kita melihat adik-beradik Kim yang memasukkan sijil University Oxford dan nama Kiwoo ditukar menjadi Kevin. 서울대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거 없나? 야, 이 기정이에 수석 입학하겠다. 그죠? 얘 실력이 Okey, baiklah, saya akan teruskan lagi dengan metakognitif. Okey, apa itu metakognitif? Metakognitif ialah sebagai proses seseorang berfikir mereka sendiri sebagai usaha mencari strategi untuk menyelesaikan masalah. Strategi metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. Apabila kesedaran itu wujud, seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari. Okey, contohnya dalam filem Parasite, kita dapat lihat di mana Kim Jo perasan akan alahan yang dialami oleh pembantu rumah tersebut iaitu Mong Guan. Dia mempunyai alahan kepada buah peach yang membuat dia mengalami alergi batuk yang panjang. Tindakan ini disokong oleh Ki Tai terhadap Yong Gyo yang mendakwa bahawa Mong Guan disahkan menghidap batuk kering. Akhirnya Mong Guan dipecat. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada creative domain. Okey, creative domain adalah mahir mengguna akal untuk menjana dan menghasilkan idea, mencipta sesuatu yang baru atau luar biasa dalam melakukan sesuatu perkara. Sebagai contoh, dalam filem Parasite, kita dapat lihat di mana keluarga Kim merancang strategi untuk ibunya mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah di rumah orang kaya iaitu Tuan Park. Hasil buah fikiran mereka sangat kreatif di mana keluarga ini mencipta sebuah agensi palsu yang menawarkan perkhidmatan pembantu rumah. Secara tidak langsung, Tuan Park terus menghubungi mereka dan ibunya turut mendapat pekerjaan di rumah Tuan Park. 케빈 쌤도 많이 드세요. Selain itu, filem Parasite menggunakan thinking tools dalam kemahiran berfikir mereka. Thinking tools merupakan alat bantuan dalam meningkatkan tahap kemahiran berfikir dan mampu menyampaikan maklumat dengan jelas serta mudah difahami. Thinking tools terdiri daripada graphic organizer, mind mapping, chord dan Bloom's taxonomy. Dalam filem Parasite, keluarga Kim menggunakan graphic organizer untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Dari erti lain, graphic organizer adalah dalam bentuk ilustrasi atau lukisan. Keluarga Kim yang bekerja mengambil upah melipat kotak pizza dan mereka mempunyai masalah lambat untuk melipat kotak tersebut. Oleh itu, mereka mengambil inisiatif dengan melihat video cara melipat kotak dengan cepat. Secara tidak langsung dapat membantu mereka mengatasi masalah tersebut. 닫을까요?
Okey, problem solving adalah salah satu thinking skills yang digunakan oleh keluarga Kim. Jadi, mari kita gunakan fasa penyelesaian masalah Polia 1957 untuk melihat keputusan akhir keluarga mereka. Berjaya ke keluarga Kim ni menyelesaikan masalah mereka? Mari kita lihat. Langkah pertama, fahamkan dan kenal pasti masalah keluarga Kim yang hidup susah dan hanya bekerja sebagai pelipat kotak pizza dan tinggal di pangsapuri bawah tanah. Mereka berkeinginan untuk hidup senang dan apabila Min Hyuk mencadangkan bahawa Ki Woo menyamar sebagai lulusan pelajar universiti untuk mengambil alih kerjanya sebagai guru bahasa Inggeris persendirian untuk Pak Dahe, seorang anak gadis dalam sebuah keluarga yang kaya. Di sinilah bermulanya perancangan keluarga Kim untuk merubah hidup mereka. Mari kita lihat apa langkah kedua mereka. Okey, saya teruskan dengan langkah yang kedua, iaitu merangka perancangan. Okey, dalam filem Parasite kita dapat lihat yang mereka merancang untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang pertama, King Woo menjadi tutor English kepada anak mereka. Yang kedua, Kim Jong menjadi guru seni kepada Da Swan. Dan yang ketiga, Ki Tai menjadi pembantu peribadi kepada Tuan Pak. Dan yang keempat, Chung Suk menjadi pembantu rumah kepada keluarga Pak. Langkah ketiga adalah menjalankan rancangan. Pertamanya, Ki Woo dan Ki Jong berpakat untuk membuat sijil lulusan daripada Universiti Oxford yang palsu dan menukarkan nama Ki Woo kepada Kevin. Keesokan harinya, Ki Woo berjaya mendapatkan pekerjaan itu. Kemudian, apabila Ki Woo terlihat akan dasong yang terlebih aktif, di situlah idea penipuan yang kedua Ki Woo tercetus. Okey, kedua, kali ini dia memperkenalkan adik perempuannya Ki Jong dan menggunakan nama samaran Jessica untuk menjadi guru terapi dan seni kepada Dasong. Jessica juga menyamar sebagai lulusan daripada University Illinois Chicago, berjaya mendapatkan pekerjaan tersebut. Ketiga, suatu hari Ki Jong bercadang untuk menganiaya pemandu majikannya agar dapat memperkenalkan bapa saudara angkat yang boleh menjadi pemandu yang ramah dan baik kepada keluarga Pak. Tindakannya itu membuatkan Tuan Pak memecat pemandunya atas kesalahan tidak berakhlak baik. Kali ini, Ki Tae, ayah mereka pula diambil sebagai pemandu rasmi mereka. Seterusnya, mereka merancang untuk mengeluarkan pembantu rumah keluarga Pak. Mereka membuat pembantu rumah itu mengalami alergi batu yang panjang dan Puan Kim terpedaya bahawa pembantu rumahnya itu menghidap penyakit TB lalu memecatnya dan mengambil Chung Suk, ibu mereka, menjadi pembantu rumah. Okey, langkah yang keempat iaitu mengkaji semula atau review and discuss complex solution. Menurut Polia 1957, mengkaji semula terhadap sesuatu masalah yang telah selesai itu adalah penting. Hal ini kerana apabila kita mengkaji semula, kita dapat tahu di mana kekurangan atau tindakan yang kita lakukan itu betul ataupun tidak. Setelah selesai menonton filem ini, kami dapat menyimpulkan bahawa keputusan yang dilakukan dalam filem ini adalah salah. Hal ini demikian kerana perakhiran filem ini kita dapat lihat bahawa keinginan keluarga King untuk hidup senang apabila mereka sudah mendapat pekerjaan di rumah orang kaya tersebut, tapi malangnya setelah mereka mendapat pekerjaan tersebut, hidup keluarga mereka menjadi huru-hara sehingga ayahnya sanggup membunuh Tuan Pak. Ini menyebabkan hidup keluarganya menjadi lebih kucak-kacir kerana ayahnya dikehendaki oleh pihak polis selepas kejadian itu. Maka keluarga mereka mula berpecah belah dan tidak dapat hidup dengan senang dan bahagia bersama keluarga. Akhirnya penyelesaian masalah mereka juga turut tidak berjaya. Okey, pada pandangan saya, Parasite ini merujuk kepada golongan miskin yang menumpang segala kemewahan ke atas golongan kaya. Tetapi jika anda lihat, erti lain cerita ini mengatakan bahawa golongan kaya juga adalah parasite dari segi tenaga kerja. Mereka bahkan tidak boleh mencuci pinggan, tidak dapat memandu sendiri. Mereka melepaskan kerja kepada golongan miskin. Justru itu, kedua-dua golongan adalah parasite. Okey, pada pendapat saya terhadap filem ini, saya rasa filem ini tidak
wajar dijadikan contoh dalam menyelesaikan masalah kerana mereka gagal menyelesaikan masalah sehingga sanggup melakukan kezaliman terhadap orang lain demi kepentingan keluarga mereka. Okey, sekian daripada kami. Terima kasih.